Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita sikit tentang peraturan-peraturan baru Formula 1. Jadi tahun 2022 ni akan menyaksikan satu perubahan besar dari segi falsafah reka bentuk kereta Formula 1. Seperti mungkin yang dah tengok, FIA telah menayangkan kereta bersaiz penuh, reka bentuk baru mereka yang menunjukkan semua peraturan-peraturan baru dan falsafah reka bentuk baru yang mereka akan gunakan untuk tahun-tahun ke depan lah. Jadi seperti biasa, antara sebab kenapa mereka melakukan perubahan-perubahan peraturan ni ialah untuk menjadikan Formula 1 ni lebih menarik untuk ditonton lah. Pasal sekarang ni Formula 1 nampak macam perarakan, orang katakan lah. Tak ada siapa susah nak potong sangat lah. Hari tu Lewis Hamilton berjaya potong Max Verstappen. Orang kata kat dia macam-macam lah, kerana jadi kemalangan itu inilah. So memang keadaannya sangat sukar untuk memotong. Jadi maksudnya kalau ada sampai the two top drivers in the world ni, nombor 1 dengan nombor 2 pun tak boleh nak memotong kecuali dengan berlaku pelanggaran begini, maksudnya sesuatu perlu dilakukan lah. Jadi betul lah benda ni perlu dilakukan dan nasib baiklah akan dah ada satu perubahan. Jadi antara perubahan besar yang mereka lakukan selain daripada penjimatan dari segi kos ataupun pengurangan ataupun had perbelanjaan bagi membolehkan pasukan-pasukan yang lebih ke tengah ataupun di bawah tidak perlu berbelanja begitu banyak sangat untuk mendapatkan persaingan. Mereka juga telah mengambil satu langkah besar dari segi aerodinamik. Antara langkah yang paling besar yang mereka ambil dari segi aerodinamik ialah untuk menambahkan balik ground effect sebagai the primary source of downforce dan tidak lagi menggunakan wing depan dan belakang sebagai the primary source of downforce lah. Ground effect ni sebenarnya telah dikenali lama, masa tahun mungkin pre-war pun orang dah mula tahu tentang apa ground effect. Ini berbeza daripada wing on ground effect, iaitu macam pakai untuk ekranoplan semua tu, bukan. Yang ni ground effect ni maksudnya inverted wing tapi dekat bawah kereta untuk menghasilkan benda yang dipanggil Venturi effect lah, menggunakan prinsipal Bernoulli kan, di mana untuk pergerakan cecair ataupun sebarang fluid bila dia bergerak lebih laju, dia menghasilkan tekanan yang lebih rendah. So itu yang saya maksudkan dengan ground effect. Jadi antara kereta yang awal yang menggunakan ground effect ni lah Lotus 78 lah. Dan ini pula sebenarnya dia orang jumpa ni secara mungkin nak kata tak sengaja, tapi kira secara tak sengaja jugalah, iaitu masa tu dia punya reka bentuk dia, Peter Wright tengah membuat ujian dekat Rolling Road Wind Tunnel dekat Imperial College in London untuk memperbaiki Lotus 77. So masa dia tengah duk cuba tu, apa yang berlaku bila kelajuan semakin tinggi, dia orang nampak ada spike, ada peningkatan dekat in the downforce, tapi dia orang tak boleh nak explain kenapa. So bila dia tengok, dia kata nampak macam the side port yang dia tengah guna. Apa yang dia tengah buat tu, dia orang tak letak radiator dekat front of the side port, dekat permulaan side port tu, nak cuba improve cooling, air flow, macam-macam lah. So bila dia orang tengok side port tu yang menurun, dia kata ini, bila dia tengok tu, ini sebenarnya ada the Venturi effect lah. What they saw was the Venturi effect. So bila dia tengok ada Venturi effect tu, dia nak increasekan lagi. Apa yang dia buat, Peter Wright tambah macam seal kat tepi. Bila dia tambah seal kat tepi sampai ke bawah, memang tahap downforce tu, tekanan ke bawah tu melonjak naik tinggi lah. So dia orang dah tahu kata ini satu yang rahsia yang dia kena simpan. So dia orang cuba hasilkan downforce ni dengan letak seal kat tepi. Mula-mula dia orang gunakan besi dengan plastik kat bawah, ada macam-macam benda lah dia orang guna untuk menghasilkan kedap udara kat bawah kereta, supaya dia orang boleh maximize ataupun meningkatkan low pressure area kat bawah kereta tu. Cuma masalahnya bila dia orang cubakan kereta ni dekat jalan, dia macam the downforce yang dia generate tu seolah-olah macam terlalu ke depan. So dia nak kena counter dengan wing kat belakang pula. Pasal banyak sangat grip kat depan, belakang kereta tak balance juga kan, masuk into corner, so menjadi masalah macam-macam. So they try macam-macam benda lah. So bila dia dah ubah side port punya design tu, dia orang dapati baru boleh dapat hasilkan kawasan tekanan rendah sepanjang-panjang kereta, baru kereta lebih stabil. Tapi masalahnya kereta downforce ni susah nak set up, kerana dia punya kat mana dia punya maximum downforce tu bergantung pada attitude kereta tu. Kalau dia ke depan, dia macam ni, dia berat ke depan belakang dia. Jadi dia kereta tu kena stabil, kena betul-betul stabil. So susah tau dia nak belajar nak set up kereta tu masa dia baru belajar kan. So one of the problem lagi satu ialah bila dia naik ke tebing, dia terangkat, dia punya seal kat tepi tu broken, udara boleh masuk kat low pressure area tu, dan the car will lose grip pasal dia dah lose downforce. So one of the solution, Tim Chaparral nama dia pasang fan kat belakang, sedut udara daripada bawah kereta.
FIA kata, the regulators mestilah kita tak boleh, ini bahaya, pasal samalah bendanya, biasa kereta tu the downforce tu betul-betul ada, dia memang betul-betul grip, tapi bila dia terbuka aja seal kat tepi tu, memang kereta akan tercampak lah, dia tak boleh nak control lagi dah. Brabham pun try similar idea, pakai fan, tapi dia kata fan ni untuk engine cooling. Tapi dia buat dia punya engine bay tu airtight, so that the fan kena tarik udara daripada bawah lah. So pun FIA kata ini semua trik sama je, tak boleh. So bengkak lah semua orang kan, bengkak semua orang. So dia orang cuba teruslah dengan ground effect ni, dan sampai pada tahun 1990-an, kita tengok kereta tahun 80-an, Senna semua tu pun ada juga ground effect, tapi dia orang dah semakin dikawal lah by 1990-an. FIA suruh kereta Formula 1 gunakan bawah yang flat. Dia orang nak try to ban ground effect lah, pasal dia orang takut tak boleh nak control masalah the car losing control lah into corners. So apa yang dia buat ialah dia orang pastikan kereta tu tak boleh rendah sangat. Pasal that's how they were doing the ground effect lah, kereta tu rendah betul-betul. Masalahnya dia rendah betul-betul tu, antara rendah ngam-ngam, dan bila dia cecah ke bawah, rendah sangat, dah tak ada udara kat bawah, then you lose your ground effect. So itu pun berbahaya juga, dia tak konsisten, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So the cars became quite difficult to control. So dia orang try nak control, betul, nak angkatkan, tinggikan sikit kereta. So that's why masa tahun 1990-an kita tengok kereta Formula 1 kat bawah dia ada macam plywood 10mm tebal. So plywood tu basically bukannya untuk halang apa-apa, dia nak tahu kereta tu turun ke tidak bila laju. That means how much downforce is it being. Dia tak bagi kereta tu turun rendah sangat lah, maksudnya pasal kat tepi semua tak ada skirt, so kereta tu tak boleh rendah sangat dan kena bawah tu flat kan. So dia nak control benda tu, dia kata macam tu lah cara dia. Kalau kereta tu bila dia turun habis race, dia orang check plywood tu kurang pada 9mm, automatically disqualified. So apa pun you nak buat, you kena pastikan kereta you tak hit bottom terlalu banyak kali sangat lah, which means that dan nampak macam you tengah cuba menghasilkan kereta yang terlalu rendah. So that was one of dia punya cara lah. But what happened was, to me lah, pada pendapat saya, bila dia orang buat macam tu, apa yang berlaku ialah tim terpaksa fokus kepada wings untuk menghasilkan downforce. Pasal dia tak boleh generate downforce daripada bawah, dia orang create downforce daripada wing lah. So itu yang menyebabkan kita tengok daripada situ, wing depan dengan wing belakang tu menjadi semakin kompleks. Dan di situ jugalah mereka mula menggunakan barge board dekat bahagian tepi, nak control the airflow kan, supaya dia tak mengganggu all the wing punya function. Tapi apa yang berlaku ialah bila the wing generate so much downforce, bila dia habis, udara tu lepas daripada wing tu, dia akan jadi turbulent lah. Pasal perbezaan pressure tu banyak sangat kan, so dia akan cause turbulence. So turbulence ni menjadi masalah kat kereta-kereta yang ikut belakang. So bila kereta ke belakang tu nak datang dekat je, bila dia turun sampai like one car length, they lose half of their ground force, of their downforce from the wings. So that means kereta-kereta FIA, kereta-kereta Formula 1 zaman ni, kalau dia ikut dekat sangat masuk corner, dia tak ada grip, dia tak boleh nak hold on to the line pun, dia akan understeer and wash out and masuk ke the sand trap or the gravel trap. So itu yang menyebabkan kereta-kereta Formula 1 zaman sekarang susah nak memotong. Itu yang sampai berlaku macam mana Max Verstappen dengan Lewis Hamilton tu, in the first corner you have to decide lah. Kalau once you dah potong, susah nak kejar balik. Memang that's just the way it is, and you can only make up time kalau the other person make a mistake and try to make up time in the pit lane, which is not racing lah, which is not the best of racing. You achieve you punya position on track kan. So then it becomes more strategy, more benda. So it's not so fun lah. So apa yang berlaku, dia orang nak cuba juga bagi masa 1990s tu, dia orang bagi macam boost button kan, tak curse kan. Ini year 2000 lah, 2000 plus, yang bagi macam boost button, so that the car ada macam extra power. Pasal kalau tidak, dia tak boleh nak potong. Kata mengikut orang-orang yang kira benda-benda ni, dia kata kalau nak potong kereta depan, kereta belakang ni kena 1 second faster a lap. Mana nak dapat gap besar macam tu? Orang main pecahan-pecahan aja kan. So ini semua tak mungkin berlaku. So itu yang dia bagi curse punya sistem tu. Tapi in the end, kena ada kat mana kat sini je boleh pakai, berapa kali je boleh pakai. The solution seems to be worse than the problem. It becomes less of racing, more of something like technical lah. So nampak macam tak best lah. So apa yang berlaku, from FIA fikirkan balik, and all the best brain, last dia orang kena mengaku jugalah sebenarnya ground effect tu sebenarnya adalah satu cara yang sangat bagus untuk menghasilkan downforce, kerana pertamanya dia tak nak menghasilkan banyak drag. So bila pakai wing,
the wing tu menghasilkan banyak drag penalty. So bila you maksudnya drag penalty tu, bila kata banyak drag penalty tu, maksudnya belakang tu turbulent banyak lah basically. So drag tu, that's what it means lah. Less drag, streamline shape dia belakang dia, air flow dia smooth. So yang ni, that means dia orang kena balik-balik kepada ground effect. So that is why kita tengok yang kereta yang baru-baru ni untuk F1 ni, dekat bawah side port tu memang betul ada nice big venturi. Dan dia kawalkan juga airflow kat belakang kereta tu supaya tim tak boleh menghasilkan airflow yang berkocak kat belakang. Dan salah satu cara dia nak hasilkan airflow yang lebih bersih ialah dengan meletakkan, kalau kita tengok wing belakang yang baru ni, dia ada 2 tingkat kan, tapi dia tak ada end plate. End plate tu masalah tu pasal you maintain such high pressure differential kat tengah ni, bila dia habis dia keluar kat belakang tu, dia cause turbulence. So yang ni dia buat rounded, so tak ada end plates. So kalau ada apa-apa pressure kat tepi tu, dia just bleed off. Macam kepak kapal terbang lah. Kalau dia tak bubur winglet tu, pressure, low pressure, high pressure tu just bleed off ke tepi. So you lose a bit of lift. Sama macam ni pun, you lose a bit of downforce. So kat terbang sekarang ada winglet kepak dia kan, itu nak increase the downforce but also causes more turbulence. So ni all sorts of things lah in terms of aerodynamics. So yang ini sekarang, untuk menghasilkan udara belakang yang lebih bersih, dia orang letak that second wing kat bahagian bawah tu. You tengok yang bentuk hook tu, ada second wing kat bahagian bawah. Second wing kat bahagian bawah tu juga menghasilkan, pasal dia juga inverted wing kan, ada low pressure area kat sini. So dia akan suck udara daripada belakang diffuser tu terus ke atas dan naik. So kat bawah tu diffuser tu, dia punya udara dia lalu lebih bersih dia keluar. Dan ni tak mengganggu lah, kita belakang nak cocok lagi dekat pun tak apa. So yang baru ni, bila you cocok dekat, like one car length, you only lose about 14% of downforce. So at least something lah kan, ada some fight lah. So itu yang aerodynamic punya side. Dan yang kedua punya side ialah perubahan besar ni sebenarnya lah tayar dan roda. Jadi roda 18 inci ni barulah, sebelum ni 13 inci Jadi tayar roda yang 18 inci ni dikatakan lah, dia orang memilih 18 inci ni untuk menggunakan tayar yang lebih low profile, sebab for one thing is more like real cars lah. Pasal kereta kita tak guna tayar belon macam ni. Dragster dengan Formula 1 je pakai tayar belon ni. Kita kat jalan tak jumpa pakai tayar belon. Semua orang pakai tayar lagi low profile lagi, dia kata canggih kan. Tapi sebenarnya semua orang komplain lah. Mercedes pun komplain. Dia kata all things being equal, lagi besar roda, kalau engine power sama, kereta akan jadi lebih perlahan. Satu is because G-SIM yang kat bahagian luar tu lebih banyak daripada dekat. Dia macam this is just peraturan fizik lah. Bila dia banyak kat luar tu, G-SIM dia lagi susah dia nak pusing kan, nak pulas ke tu, memerlukan lebih banyak torque, lebih banyak kuasa. Pasal kita tengok roda ni sebenarnya sebagai tuas yang berputar. So bila ditarik lagi jauh, tuas beban dia tu, maksudnya lagi banyak tuas, usaha kena masuk dekat tuas kat sebelah usaha. Tapi tuas usaha tak berubah pasal power engine semua dia still cap macam biasa juga. So ini menyebabkan kereta tu akan jadi lebih perlahan. Katanya akan jadi 1 hingga 2 saat mungkin lebih perlahan lah. So tapi satu lagi ceritanya, bila pakai roda yang lebih besar ni, dia punya sidewall tayar tu pun menjadi lebih nipis. Kalau kereta Formula 1 dulu 13 inci tayar belon kan, ni sekarang tayar sidewall tinggal nipis. Jadi apa yang berlaku ialah tayar yang low profile ni, dia memang ada improve in terms of steering feel and response. Tapi masalahnya Formula 1 dah biasa dengan tayar belon ni tau. Dan tayar belon ni sebenarnya bagusnya ialah dia lembut, tepi sidewall itu tebal dan lembut. So ini menjadikan tayar tu sendiri berfungsi sebagai spring, sebagai sebahagian daripada suspension system. So dia orang boleh hasilkan suspension yang keras dan tayar tu yang boleh move in, ikut jalan. So apa yang hasilnya, dia menghasilkan a lot of mechanical grip. Now, ni benda ni sebenarnya bila Williams discover in the 1980s lah, that spring lembut gives more mechanical grip. Masa tu kita tengok tiba-tiba Williams Formula 1 lebih jauh tinggal ke orang belakang pasal they had soft spring but stiff dampers. So ini yang dia orang mula betul-betul, oh sebenarnya tayar besar ni dia punya benefit dia ialah that massive mechanical grip. So bila you pakai tayar yang low profile ni, suspension tu kena compensate, dia kena lembutkan balik suspension tu. Pasal kalau tidak dulu tayar tu, kalau you tengok tayar Formula 1 sidewall lembut, tayar pressure rendah, bila kena dengan downforce, dia jadi macam marshmallow, dia melekat kat jalan. Tayar jalan berubah, tayar tu yang berubah banyak, spring boleh keras. So itu dia punya kelebihannya. Di sekarang ni dia nak kena lembutkan balik. Dan juga mungkin tayar alignment juga kena adjust balik lah.
kan, supaya ini berbeza lah, because mungkin dia punya turn in tu jadi terlalu laju ke terlalu apa, so nak adjust balik balance kereta depan belakang semua ni nak kena main balik lah. So it's a lot of work that they need to do just because of that tyre change jadikan low profile tyre. Dan juga disebabkan tyre tadi dah jadi semakin keras, compound tu juga dikatakan akan jadi lebih keras, kerana Pirelli disuruh menggunakan compound yang lebih serupa macam compound dekat jalan raya. So that means probably harder compounds all around. So bila you dah ada stiffer tires, harder compounds, then you gonna have mechanical grip, you akan kurang lah. So the teams kena hasilkan suspension yang lebih lembut. Tapi masalahnya, ingat tak tadi kita kata kereta ni sekarang banyak ground effect. Jadi kereta untuk ground effect ni dia orang kena stable. Dia tak boleh banyak ubah in attitude. Bila ubah in attitude, dan your center of pressure tu akan bergerak depan belakang, jadi makin susah nak it becomes less predictable. So dekat situ maksudnya dia orang kena still now, kena find that sweet spot lah, antara you nak downforce ke ataupun you nak mechanical grip. Macam mana you nak, kan? So you kena pilih lah. Kalau you buat spring tu keras sangat, then maybe you punya ground effect you cantik tapi mechanical grip you kurang. So in the corners you akan suffer. But on the straight on the straight line you akan sedap lah, kan? On the long sweeping corners you sedap lah, tapi on the tighter corners you akan suffer. So all these things kena find out lah macam mana dia orang nak buat. Tapi yang bagusnya bila pakai roda besar ialah you boleh masuk brake yang lebih besar lah. Dengan brake yang lebih besar ni juga bagus, sebab ia membolehkan driver's brake lebih lambat. Dan sebab brake tu besar, dia boleh membuang haba dengan lebih cepat. So that means the drivers boleh brake harder and later and hold on to the brakes longer. So ini bagus kerana tadi kan kita dah cakap, the air behind the car sekarang lebih bersih, so you memang nak brake lambat dan cocok kereta. So ini place to that advantage lah for that new design yang gunakan ground effect tu. Cuma sekarang satu lagi isu yang masih lagi difikirkan tapi belum faham ialah tentang haba. Jadi kita tahu kereta baru ni juga mempunyai macam penutup untuk roda. So airflow kat situ mungkin dah terhad, mungkin ada isu haba panas kat situ, satu. Dan keduanya ialah disebabkan volume udara dalam tayar tu semakin kurang, macam dia dah tak bawa belon, dia dah low profile. So rim tadi tu besar, haba lagi banyak yang boleh diserap boleh rim tadi tu. So lagi banyak haba boleh transmit masuk ke udara kat dalam tayar tu. So udara dalam tayar tu mungkin lebih panas dan mungkin ada kesan kepada tread temperature. So how this will affect tread wear ke, grip ke, sama ada dia akan cepat panas ke, cepat blister ke, cepat apa, kita tak pasti lagi. Tapi itu salah satu benda yang dia orang tengah fikirkan lah. So tim Alfa Romeo, dia orang baru just ambil untuk gunakan untuk test benda ni dekat tayar belakang dia, dekat Montmello track. Montmello ni katanya memang satu track yang very heavy on the rear brakes lah. So nak tengok macam mana kesan dia kepada brake cooling dan juga kepada tayar punya performance lah, because all that heat kan dalam the whole package, the wheel dengan tayar package tu. So ini semua benda-benda yang kita kena tengok lah, akan menjadikan perlumbaan tahun depan lebih menarik. Dan ada few benda yang memang standard item. Sebagai contoh, tak silap saya, dia punya tire covers tu semua standard item, dan ada a few ada aerodynamic punya parts yang standard item yang you tak boleh ubah. Dan ini akan menjadikan tugas race engineer tu lebih mencabar lah, dan tugas untuk pemandu saya rasa akan lebih menarik lah, pasal dia orang boleh race dengan lebih rapat lagi, closer racing, later braking, closer runs into the corner, you boleh ikut lebih dekat lagi. So it should can make it more fun. Okay, itulah saya punya pendapat tentang perubahan peraturan Formula 1 tahun 2022. Saya rasa ia akan menjadikan race ini lebih menarik, tapi cara nak melakukan tu ialah terpaksa menghalalkan apa yang hampir-hampir jadi haram dulu, iaitu ground effect. Terima kasihlah kalau tengok video ni sampai habis, merepek meraban saya ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau boleh tolong kita sikit, subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita mana video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.